Sekejap Okey, tengah rekod. Okey, ini adalah negeri Kelantan. Kalau awak tengok soalannya ke arah kebat banyak dan dia agak mencabar. Soalan pertama dah terus function fungsi kuadratik. Okey. Yang ini adalah kalau awak tengok ni kan. Yang ni yang saya dah bincang dengan pelajar saya lah. Tapi saya pun pilih-pilih soalan. Yang ini pun agak tak adalah mencabar tapi dia bagi gambar rajah menyebabkan awak mungkin akan fikir alamak macam mana nak jawab macam ni sebab soalan panjang. Okey, ni contoh, ini adalah negeri Kelantan punya. Ini yang saya present dengan pelajar saya lah. Untuk tajuk vektor, ini adalah normal distribution. Ini adalah sukatan membulat yang dah saya present dengan mereka. Yang ni, inilah nampak. Soalan Kelantan agak mencabarlah dengan gambar rajah macam ni. Sebab tu saya pilih negeri Terengganu sebab dia agak mudah. Sebab bila cikgu bersalah kata awak punya markah tak berapa nak ni kan. Jadi saya kena cari soalan ni yang agak mudah. Jadi saya pilih negeri Terengganu. Okey, balik-balik pada kita punya soalan. Okey, saya terus Okey, first kali bila awak nampak soalan, okey, formula tak perlu nak hafal sangat lah. Tapi kalau formula yang mudah, lebih baik hafal supaya nak jimatkan masa. Okey, untuk soalan satu, awak kena tahu. First, awak kena tengok ini tajuk apa. Okey, bila tengok, tahu ini tajuk apa, awak dah bayang dah dia punya formula. Okey. Saya guna ruangan kat sini untuk tunjuk jalan kerja. Nanti kalau tak muat, nanti saya pergi ke page lain. Okey. So kat sini, okey, dia bagi maklumat, okey, min. Okey, min bagi nombor-nombor 933915P dengan Q tu ialah 75. Maknanya, okey, min dia dah ada. Apa simbol min? Simbol min betul tak macam ni? Saya buat kat sini sebab ni jalan kerja. Simbol min betul tak? Okey, kalau tak clear tolong respon tau. Maksudnya cakap cikgu saya tak nampak ke apa ke? Okey, simbol min, okey, dia punya ni adalah macam ni, simbol min. Okey, dia dah bagi adalah 7.5. Jadi tulis 7.5. Kemudian, okey, nombor-nombor. Kalau nombor-nombor kat sini, kalau awak kira ada berapa? Cuba kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Jadi N kat sini adalah 8. Boleh buat maksudnya maklumat yang dia bagi ni, cuba awak buat dalam dia punya simbol matematik dia. Supaya lebih senang awak nak faham dan awak tahu. Maaf, tak apa gangguan. Okey, lagi senang awak faham dan terus fikir apa formula nak pakai. Okey, bila tajuk ni, bila dia kata kat sini kan, cari mod. Okey, bila cari mod awak kena tahu berapa kerap nombor tu keluar. Jadi itulah mod dia. Jadi kat sini N sama 8. Okey, yang ini adalah taburan data terkumpul ke tak terkumpul? Cuba respon sikit seorang. Kalau tak ada pelajar Kiaramas, pelajar Siramas? Tak terkumpul. Okey, tak terkumpul. Sebab kalau data terkumpul selalunya dia buat dalam jadual dan dia perlukan macam julat ataupun selang kelas. Bila tak ada data terkumpul, okey, awak nanti tengok dekat formula ke atas, saya tak payah scroll ke atas saya, terus tahu formula dia adalah untuk dapatkan ni apa dia formula dia? Hasil tambah semua, betul tak? Formula min adalah hasil tambah semua X dibahagikan dengan bilangan data. Untuk B ni nanti kejap lagi. Okey, B ni saya letak dulu siap-siap dia punya formula Okey, bila dia kata variance, jadi saya letak dulu formula siap-siap untuk statistik bagi variance ni tajuk statistik kan. Okey, formula dia adalah variance, formula dia adalah ni simbol variance kalau tanpa punca kalau tanpa kuasa 2 dia nama dia sistem piawai. Jadi itu kena punca kuasa. Jadi tak perlu punca kuasa. Jadi formula kat atas tu nanti awak tengok nanti ada formula nanti kat tu. Formula dia adalah sigma X kuasa 2 okey akan tolak dengan min. Min ni simbol ni lah yang kat atas ni. Dia kena kuasa 2 dan bahagikan dengan bilangan data. Okey, ini formula untuk variance. Okey, saya nak balik kepada soalan A1. Dia kata cari mod jika P sama dengan Q
Dan untuk yang nombor 2 tu bila P tak sama dengan Q. Okay, kat sini kan kalau awak tengok, betul tak? Untuk nombor 3 tu, bilangan dia ada berapa kali? 3 kali kan? 3 kali dia keluar. Untuk nombor 9, ada 2 kali yang nombor tu berulang dia keluar. 15, 1. Dengan Q kita tak tahu. Okay, jadi terus je buat macam ni. Okay, untuk jumlah hasil tambah min, awak kena buat, ini saya buat kat sini A1. Okay, terus buat macam ni. 9 tambah 3 tambah 3. Okay, tambah 9. Kena tunjuk tau. Ini jalan kerja ni akan bagi markah. Okay, tambah 9. Kalau saya tersilap ke saya tercuai, tolong respon kat saya Okay, tambah 15. Tambah P. Minta maaf, tulisan tak berapa sebab nak jimat masa, nak ni, jimat ruang. Tambah P, tambah Q, bahagikan berapa bilangan data ni? 8. Okey, bahagi dengan 8, samakan dengan min yang dia bagi, iaitu 7.5. Okey, boleh tak? Setakat ni boleh tak? Boleh. Boleh. Okay, jadi tambahkan semua nombor ni. Kan? Min tu macam kira nak purata. Dalam modern math, ada tak awak buat tajuk statistik dia tanya purata. Macam tu lah lebih kurang kena tambah semua bahagi dengan jumlah data. Tapi dalam tajuk statistik modern math awak kena darabkan dengan titik tengah kan. Yang ini tak perlu. Okey, jadi bila tambah dapat berapa? Cuba tambah semua. Sebenarnya saya tak boleh nak tunggu awak. Nanti lambat. Saya terus je Bila tambah 9 3 dapat apa? P tambah Q sama dengan 18. P tambah Q, tak semua. 9 tambah 3 tambah 3 tambah 9 tambah 3 sampai 15 ni. 42. Okey, betul. Pandai. Okey, 42 tambah P. Okey, memang huruf tak boleh nak tambah lah, kita kekalkan. Okey, boleh tak saya nak shortcut? Bila dia bahagi, 8 ni naik atas, dia jadi darab. Okey, terus darab dia jadi berapa? Maksudnya 7.5 darab 8 berapa? Saya dah ada skema jawapan saya, tapi saya nak menunggu awak ni sebenarnya. Supaya awak sama-sama menulis dan tekan calculator. 60. Okey, sama dengan 60. 60. Okey, jadi kat sini dia kata P sama dengan Q. Kita tak tahu berapa P, kita tak tahu berapa Q. Jadi kita tulis je sebagai P tambah Q macam tu. Jadi apa nak buat 42 ke sana? Pindah. Pindah tolak lah positif. Jadi buat 60 tolak 42. Akhirnya P tambah Q berapa? 18. Okey, 18. Okey, sekarang ni belum lagi menjawab soalan. Dia nak mod. Okey, bila dia letak syarat P sama dengan Q, okey, kita ada 2 huruf je. Tak ada R ke, tak ada S. Jadi tak ada pilihan. Kalau nak bagi sama rata, ada 2 huruf, kita perlu bahagilah dengan 2. Akhirnya dapat berapa? Berapa? 9. Jadi bermakna P tu 9, Q tu 9. Faham tak? Sebab dah dikata nak sama, betul lah nombor tu sama 9 dengan 9. Okey, jadi Cikgu nak lagi senang kan, kenapa cikgu tak tukar je Q tu jadi P? So dia jadi 2P. So 2P, 18 bagi 2, 9. P sama 9. Boleh juga. Tapi kan Farisha, terima kasih Farisha. Farisha ni adalah student kelas saya, kelas 5 sains. Dia selalu ada pembaharuan inovasi dalam kerja dia. Okey. Farisha, awak kena faham untuk student cikgu sekolah yang Kiara Mas ni, tahap dia sederhana. Okay. Jadi kalau cikgu nak tukar kepada P, dia akan confuse nanti. Mula-mula cikgu kekalkan Q. Boleh? Okay. Sebab nak bagi nampak. Yang lain boleh tukar. Maksudnya Q tu boleh tukar. Untuk apa dia? Kita tak obvious, kita pandai kan? Apa dia? Tak dengar? Tak, terasa je. Okey, boleh saya terus ya? Okey, P sama dengan 9, Q sama dengan 9. Jadi maknanya, bila P sama dengan Q, automatik, maksudnya P tu, betul juga Farisha cakap, bila P sama dengan Q bermakna P tu adalah ada 29, Q, okey tak apalah, 229. Okey, bila tengok balik kat sini, tadi kat atas ni, 9 ada 2 kali kan? 3 ada 3 kali. Kalau kat sini 9 ada 2, maksudnya kita tambah lagi 2. Berapa total pula jumlah 9 yang ada kat sini? 4.
Bila 4 ni dia melebihi daripada nombor 3. Jadi nombor 1A jawapan mod dia adalah nombor 9. Boleh faham? Boleh tak? Boleh. Okey, saya nak cepat Kalau cikgu laju, cikgu minta maaf sebab saya tak nak ambil masa terlalu lama pada satu soalan, nanti awak tak dapat pergi ke topik lain. Okey, kalau yang saya nak cepat, saya terus laju. Okey, untuk nombor 2 ni pula, okey, nombor 2 kat sini nanti untuk bahagian B saya pergi tempat lain sebab ruangan tak cukup. Okey, bila dia kata P tak sama dengan Q, okey, kita balik-balik dekat sinilah. P dengan Q ni tak sama, maksudnya bukan 9. Okey, contohlah kan, 18. Apa yang kita boleh buat pecahan nak dapat 18? Mungkin awak nak mulakan 2 tambah 16 ke, nak buat lagi 18 tu awak cipta je. Maksudnya P dengan Q tu awak cuba-cuba. Okey, 3 tambah 15 ke, kan nombor tu tak sama P dengan Q. Contoh dia ni P ni Q, bila tambah. Tak sama kan nombor? Contohnya, tapi saya tak habiskan seluruhnya. Contohnya saya nak pilih lain lah. Pilih 6 ke, sama je 6 dengan 12 sama. Okey, contohnya kalau 4 dia akan jadi 14. Kalau kita tak buat ni pun, kalau kita tengok balik dekat yang asal punya soalan, 9 ni ada 2 kali je, betul tak? Mustahil dia nak jadi lagi 9. Dia tak akan pakai pun nombor 9. Bermakna 3 ni akan melebihi juga daripada 9. Faham tak maksud saya? Faham tak? Sebab markah dia tak banyak tau. Markah dia 1 je macam tu. Jadi bermakna untuk mod nombor 2 ni, jawapan dia adalah terus 3. Tanpa awak senaraikan kemungkinan P dengan Q ni sebab tak sama, tengok dekat sini je. Nombor 3 ada 3 kali keluar, nombor 9 ada 2 kali keluar, mustahil akan ada 9 lagi sekali. Jadi maknanya kalau dia berlainan nombor pun, contohnya nak ambil 16 ke, 2 ke, 3 ke, 15 ke, dia tetap nombor 3 tu paling banyak. Jadi automatik nombor A2 terus dapat mod 3. Boleh Boleh ya? Boleh. Okey, jadi cikgu tunjuk juga jalan kerja. Jalan kerja dia adalah 1, 2. Okey. Markah. Sebab nak bagi awak faham supaya kat mana markah dia bagi. Tak salah saya, bila awak buat proses untuk kat sini lah, bermula kat sini, markah dia bagi 1. Dan bila awak dapat nyatakan mod 1, dan ini tak tunjukkan jalan kerja pun, terdapat 1. Sebab markah 6 ni cover untuk A dengan B. Tak salah saya untuk variance ni markah dia 3. Okey, saya nak cepat. Jadi ruangan tak cukup, saya terus pergi jalan kerja kat sini. Jadi soalan dia tadi adalah variance. Okey, sekejap, sempat tak tengok soalan? Soalan dia adalah, sekejap ya. Okay, soalan dia tadi apa, nak bagi awak nampak sikit. Soalan dia, okey, variant dia dah bagi 16, cari nilai-nilai P. Ingat sebab saya tak nak ulang buka banyak kali sebab dia akan mengganggu ni. Okey, variance dia dah bagi nilai dia 16, cari nilai-nilai P. Jadi, okey, tadi apa saya cakap formula untuk variant? Sebab ini data tak terkumpul. Jadi bila data tak terkumpul, formula dia awak terus je buat macam ni. Okey, formula untuk variance adalah K sigma hasil tambah data tu kena kuasakan 2 dulu. Kemudian ditolakkan dengan min, ni simbol min. Dan min itu kena kuasa 2 dan per dengan jumlah data. Okey, bermakna formula dia macam ni terus buat setiap nombor tu kuasakan 2. Jadi buat macam ni, 9 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. Follow dengan soalan yang asal tu. Okey, tambah dengan 3 kuasa 2 tambah dengan 15 kuasa 2. Okey, tambah dengan P kuasa 2. Okey, sekejap. Tadi kat sini, okey, dia nak nilai-nilai P. Asal tadi, bila kita buat P tambah Q, dia jadi 18. Betul tak? Betul tak? Jadi, dia tak perlukan Q. Boleh tak? Awak faham tak kalau cikgu nak tukar macam ni? Q ni, cikgu buat P pindah sana jadi tolak. Akhirnya jadi 18 tolak P. Bermakna sepatutnya yang Q tu, sepatutnya kena tambah Q kan? Tapi cikgu tak nak munculkan Q tu
Sebab dia nak huruf P, kat dalam ni huruf P je ada. Jadi dekat sini cikgu buat 18 tolak P berkuasa 2. Sebenarnya dia adalah Q. Awak boleh faham tak? Respon tak? Faham. Okey. So bahagikan dengan jumlah data semuanya 8 dan variance yang dia bagi adalah 16. Okay, saya nak awak shortcut kat sini terus darab. Kat sini buat semua tambah sampai setakat 15 kuasa 2 ni berapa awak dapat? Dan yang ini kena kembangkan. Sampai sini dapat apa? Cuba awak kira. Ada masa 1 jam lagi. Cikgu shortcut lah ya. Maksudnya tekan kalkulator sekarang. 9 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 sampai 15 kuasa 2. Okay. Betul tak awak dapat 414? Okay. Tambah P kuasa 2. Yang ni cikgu shortcut. Cikgu shortcut maksudnya bila 18 tolak P kuasa 2, sebenarnya awak kena buka 2 kurungan macam ni. Faham? Kembangkanlah dia. Awak akan dapat dia jadi mana saya buat jawapan tadi? Dia apa kat situ? Mana jalan kerja saya? Dia jadi 3, 2, 4 tolak 18P tolak 18P tambah P kuasa 2. Sebenarnya dia adalah 3, 2, 4 tolak dengan 36P tambah P kuasa 2. Awak boleh faham tak ni? Saya nak shortcut. Setakat 15 kuasa 2 awak tambah, dia adalah 414. P kuasa 2 tak boleh buat apa, tak ada partner, kita kekalkan P kuasa 2. Yang ini ni. Ni. Saya buat tempat lain jalan kerja. Sebab saya nak ambil jawapan akhir ni, nak masukkan terus kat sini. Bila awak kembangkan 18 tolak P kuasa 2, awak kena buat sikit dekat luar jalan kerja ni. Akhirnya dia dapat 3, 2, 4 tolak 36 ni, saya terus masuk kat sini Bila 18 tolak P kuasa 2, saya terus gantikan 3, 2, 4 tolak 36P tambah P kuasa 2. Okey. Yang 16 darab 8 kat sini jadi berapa? Awak tahu tak? Tak ada siapa respon kat saya. Tahu tak kenapa saya tertinggal? Tahu tak apa yang saya tertinggal? Formula ni. Perasan tak? Farisha pun senyap je Farisha. Awak udah buat ke tak? Dah siap semua. Okay, sebenarnya ini kan formula min. Yang dia dah bagi 7.5. Ini kena kuasa 2. Tolak. Dan sama dengan 16. Okey. Jadi kat sini 7.5 tu kan 7.5 tu kuasakan 2. Sekejap saya padam yang ini. So ikut balik formula dia iaitu yang ini akan bahagi dengan 8. Okey, bila 7.5 kuasa 2 dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. Saya tak naklah bagi semua jawapan. Saya nak semua orang cuba. Yang pelajar Kiara Mas dengan Syira Mas ambil catatan ni buat dalam kerja. Akhir 450. Baik. Tak Farisha, saya nak 7.5 kuasa 2 je. Betul tak? Dapat 56.25. Betul. Bagus. Sukalah saya respon macam tu. Taklah saya cakap seorang-seorang. Okey, kemudian kat sini nampak tak kita boleh settle sebab nombor dengan nombor. P kuasa 2 ni pun sama. Kalau awak nampak kan sama. Jadi kita kumpulkan dia. Jadi kat sini saya letak dekat depan dan saya nak shortcut jalan kerja. Kejap lagi yang tolak 56.25 tu saya nak pergi tambah dan darab terus dengan 8. Okey, yang ini saya susun. P kuasa 2 tambah P kuasa 2 akan jadi 2P kuasa 2. Okey, ikut susunan kena ambil yang ada huruf P lagi. So kat sini tak ada partner, salin je tolak 36P. 414 tambahkan dengan 324. Dia akan jadi berapa? Cuba tambah.
tambah. Okay, berapa dapat? 738. Okay, bagus. Okay, dapat 738. Sini tulis 738. Okay, 738. Saya tak padam Okay, yang ini. Okay, buat terus 16 tambah. Okay, macam ni. 16 tambah 56.25 dan saya nak awak darab terus dengan 8. Gangguan lah saya punya ni. Okay, darab terus dengan 8. So dia jadi berapa? Ini akan jadi 2P kuasa 2 tolak 36P okay, tambah 738 sama dengan berapa? 650. Bukanlah. 578. 578. Siapa cakap tu? Farisha Salah. Buat dalam kurungan dulu. Salah tekan kalkulator je kau. Tambah dulu dalam kurungan, lepas tu baru darab dengan 8. Pelajar Karamah tu respon ya, janganlah segan. Okey, jadi saya tak nak macam ni tolak ke depan. Maksudnya kena ada kosong. Jadi akhirnya dia jadi 2P kuasa 2 tolak dengan 36P okay, tambah 738 ni sebenarnya kalau tak nak tunjuk jalan kerja shortcut pun boleh sebenarnya. Tak perlu tunjukkan macam saya sebab tapi nak bagi faham saya tunjuklah. Tolakkan 578 sama dengan kosong. Okey, akhirnya bila awak tolakkan 738 dengan 578 dia jadi berapa? 160. Okey, tambah 160 tu positif Okey, 160. Okey, bila awak nampak dia dalam bentuk kuadratik bermakna P tu ada dua jawapan. Cadangan saya memang awak guna EQN lah. Tahu kan tekan EQN kan? Tekan EQN, pilih degree 1. Jadi dalam kurungan, okey, dia macam ni lah nanti. Okey, bila awak tekan kalkulator awak dapat P berapa? Buat P dulu berapa? P sama dengan tekan A2, B dah dapat jawapan dah. Tekan B negatif 36, C tekan 160, letak sama dengan, tekan sama dengan akan keluarlah P sama dengan 10 dan P kat sini sama dengan 8, positif. Jadi masuk balik dalam kurungan, lawan simbol P tolak 10, P tolak 8. Okey, banyak sikit jalan kerja dia. Dan jawapan dia adalah ni, P10, P8. Okey, sebabkan tadi markah yang tinggal adalah 3, jadi cikgu bagi tahu markah kat mana dia bagi. Bila awak dapat masukkan formula ni dalam formula variance, satu markah dia bagi kat sini. Dan sudah semestinya jalan kerja semua ni dia recover lah ya. Dia recover lah. Okay, so jawapan ni betul. 10 dengan 8. Dan dapatlah 3 markah kat sini. Okay, ini bahagian A. Bila bahagian A, maknanya markah je tak banyak, tak sampai 10. Tapi dia wajib jawab, tak boleh pilih macam bahagian B dengan C. Jadi nak tak nak, awak kena buat juga. Kalau boleh janganlah tinggal kosong at least kira juga. Okay, settle ya untuk soalan yang ini. Boleh Sekejap. Saya kena buat report. Delete. Sekejap. Boleh Okay, sekarang saya nak pergi ke soalan nombor 2. Sebab cikgu Wasalah kata pelajar Kiara Mas untuk buat soalan kuadratik persamaan serentak ada masalah. Maksudnya masih lagi tak kuasai betul-betul. Okay, kita tengok soalan 2. Okay, saya kena guna jalan kerja yang baru juga. Tempat kat sini tak muat Saya pun tak nak awak tengok soalan tu crowded dengan saya punya jalan kerja. Okay, soalan 2, kalau awak tengok kat sini dia dah bagi. Okay, y tambah 3x tolak 4 sama dengan kosong. Okay, terus ini namakan persamaan 1. Yang ini, okay, yang ini dalam bentuk pecahan. Okay, kejap lagi saya akan beritahu. Lebih mudah, awak memang jangan buat di dalam pecahan, tukar jadi nombor biasa, maksudnya nombor yang satu line macam ni tak nak pecahan. Okay, kalau awak nak namakan dulu ke sebagai persamaan 2 pun terpulang. Okay, buat macam tu. Okay, satu lagi. Bila nampak soalan macam ni, bila dia kata 3 tempat perpuluhan, clue dia kat situ je. Awak terus dah tahu memang kena guna formula, kena guna rumus. Maksudnya bukannya kaedah pemfaktoran.
bukan penfaktoran. Maksudnya bukan penfaktoran macam nak guna EQN tu kaedah yang buat macam ni. Kalau buat macam ni, dia tak akan letak lah yang ni. Jadi bila dekat sini, tak perlu nak fikir, misalnya bila awak buat jalan kerja kejap lagi, tak perlu nak fikir jauh sangat. Terus je awak kena guna formula apa? Nak dapatkan X atau Y, nanti kejap lagi terus keluar negatif B tambah tolak punca kuasa untuk B kuasa 2 tolak 4 AC per 2A. Kalau boleh hafal, hafal formula ni. Tak boleh hafal, ada kat formula depan. Okey, cuma jangan salah ganti nilai pada dia punya huruf dengan simbol. Okey, jadi saya buat dekat sini jalan kerja dia sebab tak muat. Okey, ini soalan berapa tadi? Ini soalan, kalau misalnya awak nampak yang lain tu awak pin kan dekat presentation saya tu. Yeah. Kan? Awak nampak macam mana? Sekejap, kenapa saya punya macam ni? Sekejap ya. Okey. Ada masalah teknikal pula. Okey, so ini adalah nombor 1. Okay. Yang lain tu buat juga ke? Buat. Tak, maksudnya sama-sama tulis kan? Tulis. Jap. Saya pergi ke mana ni? Okey, jalan kerja. Okey. Jalan kerja ini adalah nombor 1B. Okey, so saya pergi next punya bawah. Step dia kat bawah ni Yang ini maksudnya saya tak akan padam lah. Dia akan ada balik. Kalau nak bincang balik ke, saya boleh pergi balik. Tapi saya rasa tak payahlah nak pergi soalan lain kan. Okey, nombor 2. Okey, saya dah salin jalan kerja ni dekat kertas. Jadi saya tak akan rujuk balik. Awak tengok je yang jalan kerja saya buat sama dengan soalan. Okey, dia bagi kat sini adalah dia punya persamaan adalah Y tambah 3X tolak 4 sama dengan 0. Okey, boleh namakan dia persamaan 1. Okey, yang dia bagi satu lagi persamaan, dia buat dalam bentuk pecahan tau. Okey, dia jadi 2 per Y. Awak janganlah risau, janganlah takut, bimbang ke macam mana nak jawab dia pecahan. Tak apa, kita yang buat dia. So, kita yang boleh ubah dia, cuma awak tahu je konsep nak macam mana. Okey, ini awak nak namakan persamaan kedua, tapi saya galakkan awak buat macam ni. Okey, kalau pecahan, kita tak nak pecahan. Bermakna saya nak samakan pembawah dia perlu darab silang. Bermakna ini darab dengan X, yang ini darab dengan Y, yang kat sini nanti perlu darab dengan X, Y. Faham tak maksud saya? 2 darab X dia jadi berapa? 2X. Tambah dengan 3 darab Y dia jadi 3Y. Okey. Bila dia sebenarnya per dengan XY sama dengan 6. Tapi saya nak terus shortcut, saya tak nak pecahan kan saya kata, terus pergi dekat sini dia jadilah 6XY. Macam mana dapat daripada 6 boleh dapat XY? Ni saya darabkan dengan XY. Kenapa darab dengan XY? Sebab pembawah dia menjadi XY. Bila kita nak buang pecahan, pindah, darablah XY. Jadi jadilah soalan yang ini. Yang ini yang saya nak namakan dia persamaan kedua. Boleh? Boleh? Respon sikit? Boleh. Terus saya tahu awak dah cakap ni, cuma nak tengok soalan yang baru. Jadi saya tak perlu nak biarkan awak tunggu lama. Jadi saya laju je. Okey. Jadi kat sini dari persamaan 1, bila awak dah nampak ada huruf, okey, kita kena pilih huruf sama ada X ataupun Y nak jadikan dia sebagai subjek. Maksudnya dia jadi Y tu dia jadi perkara utama yang kita nak gantikan nanti. Jadi antara Y dengan X, awak nampak Y ni tak ada nombor, dia single. Lepas tu awak nampak dekat X tu ada 3. Ada apa-apa problem ke? Okey tak? Sebab saya macam bunyi something saya punya kat laptop. Takut terkeluar ke? Dengar Ada Dengar. Okey, berapa orang join sekarang ni? Berapa orang ada? 40. 54. Alhamdulillah. Okey, so dari 1 terus buat Y sama dengan, okey, maksudnya negatif 4 pindah sana, dia jadi positif 4. 3X pindah sana, dia positif, dia jadilah tolak 3X. Faham? Okey, ini namakan dia persamaan ketiga. Kemudian,
mestilah kita kena ganti balik. Okay, dari persamaan 3 masuk dalam persamaan 2. Apa dia jadi? Iaitu dia akan jadi apa? Dia akan jadi yang ni persamaan 2 ni. Okay, 2x tambah 3. Kan dia y. Saya terus gantikan y dengan 4 tolak 3x macam tu. Okay. Lepas tu sama dengan 6x. Y ni awak gantikah juga dengan y yang sama tu lah, iaitu 4 tolak 3x. Kemudian darablah, maksudnya kembangkan. Dia jadi 2x tambah 12 tolak 9x. Betul kan? Sama-sama buat dengan saya kan? Okey, sama dengan 24x tolak dengan 18x kuasa 2. Okey, sekarang ni kita kena pindahkan semua ke depan. Maksudnya nak jadikan dia sama kosong. Okey, saya dah nampak ini paling tinggi iaitu kuasa 2 dan dia negatif. Bila saya pindahkan dia ke depan, automatik dia akan jadi 18x kuasa 2 ya. Faham? Faham. Okey, kemudian saya salin balik tolak 9x. 24 ni positif, pindah sana dia akan jadi tolak 24x. Kemudian dah tak ada kan? Okey, kita ambil nombor 12. Betul tak? Betul tak? Okey. Ada lagi tertinggal tak? Macam ada lagi tertinggal ya? Tambah 12. Sekejap, 2x. Ni. Awak perasan tak yang ini? Ni, saya tak buat lagi. Tambah 2x. Faham? Saya tertinggal 2x kat depan ni. Patutnya 2x tolak. Okey, saya betulkanlah. Saya tak nak awak confuse nampak 2x tu kat belakang sebab nanti tertinggal. Jadi kan cadangan saya, bukan cadangan, memang awak kena tengok apa yang ada dulu dekat bahagian belah kanan, belah kiri, awak tulis dulu. Maksud saya ini ada 2x kan? Okey, pergi buat tambah 2x. Kemudian rapatkan tolak 9x, tolak 24x dan tak ada partner, hanyalah tinggal tambah 12 sama dengan kosong. Okey, sekarang awak nampak tak? Terms untuk x ni ada 3 ni. Jadi kena simplifykan dia. So maksudnya guna kalkulator 2 tolak 9 tolak 24. Jadi berapa? Negatif 31x. Okay, tolak lah ya. Negatif. Tolak 31x. Ni tolak. Okey, tambah 12 sama dengan kosong. Okey, ingat tak saya cakap tadi? Bila dia kata nak soalan tu dalam bentuk jawapan tu dalam 3 tempat perpuluhan, awak tak perlu nak fikir lama. Maksudnya terus je guna formula ni x kan, bila x guna x lah, kalau dia y. Maksudnya tak perlu buat, dia tak boleh nak buat kurungan macam ni. Dia bukan pemfaktoran. Sebab kalau buat pemfaktoran dia akan jadi point. Sebab dia point tu lah kena buat rumus. Jadi maksudnya terus keluar formula x sama dengan negatif b tambah tolak b kuasa 2 tolak 4ac. Okay, saya kena rendahkan sikit je. Boleh nampak Boleh Maksudnya kalau saya dah lari ke atas tak nampak soalan, awak tengok je yang jalan kerja kat bawah tu. Okay. Per dengan 2A. Kat sini punca kuasa. Okay. Kat sini kan, awak tak payah nak susah kira gantikan nilai tu nak punca kuasa tau. Sebab saya nak bagi tahu kat mana markah yang dia akan shortcut. Maksudnya tak perlu panjang-panjang. Memang awak kena juga guna EQN. Nanti kejap lagi. Memang kena juga guna EQN, tapi bukan untuk masukkan dalam kaedah pemfaktoran yang bracket ni. Memang kena guna kat sini. Okey, dekat sini, okey. Sini negatif B, ni A, B, C. Jadi negatif B ni dah memang negatif, jadi kenalah buat negatif 31. Okey, tambah tolak. Okey, B sekali lagi iaitu negatif. Kena buat kurungan ya, negatif tu. Jangan pergi ambil positif je, walaupun kalau awak buatlah 31 tu tanpa ada negatif, dia tetap sama kan. Tapi bila awak salah ganti nilai kat sini, markah dah potong lah.
Maksudnya kalau dia negatif memang negatif. Jangan awak buat 31 je. Ikut dia punya simbol dekat persamaan tu. Okay, yang ini adalah 4. A dia berapa? A dia kat sini adalah 18 dan kena darab dengan C dia kat sini adalah 12. Dan punca kuasa dan perkan dengan 2A. A dia adalah 18. Okay. Sebab saya nak bagikan dia nampak sikit, jadi saya kena tunjuk kat awak lah. Sekejap ya. Sebab tak nak nampak warna biru je. Jadi kat sini A. Kat sini A 18, B negatif 31, C yang 12. Tu yang saya gantikan Okey, kat sini, kat sini saya nak cakap kat awak. Tak perlu nak kira tekan kalkulator punca kuasa 31 kuasa 2. Tak perlu. Dengar cakap saya sebab kita nak jimat masa. Sebab dia tak akan bagi markah pun. Dia memang nak markah jawapan akhir je. Apa yang awak kena buat, sebab saya cakap terus terang sebab saya pemeriksa kertas 2 pun, admit. Jadi saya tahu kat mana. Saya terpaksa cakap. Maksudnya saya dah berapa tahun, dah 7-8 tahun memang saya marking kertas 2, admit pun kertas 1 Jadi saya tahu kat mana markah. Jadi saya nak tolong awak jimat masa dan tanpa buat kecuaian. Kalau awak tekan kalkulator, macam Farisha tadi kan Farisha? Ya. Awak tekan kalkulator salah kira kan? Untuk mengelakkan kecuaian tak perlu. Okey, sekarang ni guna EQN degree 1 tu yang macam biasa awak kira tu. Degree 1 kan? Degree 1 ke degree 2? Degree 2 lah kan? Degree 2. Okey, tekan A berapa? B berapa? C berapa? Okey, terus keluar jawapan dapat berapa? Tekan. Maksudnya awak tekan A sama dengan 18. Bila tanya B, awak tekan negatif 31. Pandang balik yang ini. Bila tekan C adalah 12. Lepas tu letak sama dengan. Akan keluar jawapan. Okey, jawapan tu akan ada banyak kat belakang kan? Okey, bundarkan. Betul tak? 1.135. 1.135 tu memang dah genap 3/40 ke ada lagi belakang dia? Letak genap. Genap. Okey, cantik lah. Tak perlu nak bundarkan. Okey, tekan. Tak. Maksudnya saya dah bundarkan. Oh, dah bundarkan. Okey. Okey, tekan sama dengan sekali lagi. Berapa keluar X pula? Dia mesti ada dua nilai. 0.588. 0.588 Dah bundarkan ya. Maksudnya kalau dia lebih daripada 5 naik 1 dan 8. Kalau kurang daripada 5 maksudnya mungkin 7. Macam itulah. Okey. So dah dapat jawapan X. Okey. Jangan lupa. Ini kan kadang-kadang pelajar ni bila dia dah excited dapat jawapan dah siap. Sebenarnya dia tak siap lagi. Bila nak cari X mestilah nak cari Y pula. Betul tak? Maksudnya awak pergi pula dekat ganti dalam persamaan 3 ni. Ganti dalam persamaan 3 iaitu persamaan 3 tu apa? Y sama dengan 4 tolak 3X. Okey, sekarang X kita dah dapat. Terus ganti satu-satu dulu. Gantikan dengan 1.135. Okey, bila awak guna kalkulator, saya shortcut akan dapat. Okay, maksudnya 4 tolak 3, okay, nak cepat jalan kerja kira kan, awak tekan macam ni, 4 tolak 3, buat kurungan, tekan 1.135, tutup kurungan, sama dengan jawapan. Macam tu, tak perlu nak kira darab 3, lepas tu ambil 4 tolak, tak perlu. So, betul tak awak dapat 0.595? Betul tak? Betul. Memang betul lah pun, saya dah simpan jawapan sama. Cuma saya nak awak sama-sama dengan saya, sama-sama kira, sama-sama tulis, sama-sama tekan kalkulator. Kalau saya terangkan awak tengok je macam tu, tak mencatat, awak rugi sangat sebab apa benda tu akan lebih cepat masuk kalau sama-sama buat. Okey, saya teruskan satu lagi Y. Gantikan juga Y sama dengan 4 tolak 3. Gantikan dengan yang ni pula iaitu 0.588. Okey. Jadi, bila guna kalkulator, akan dapatlah jawapan tu 2.236. Awak jangan terlebih pula kalau dia kata nak 3. Jangan letak pula 2, jangan letak 4, mesti ikut arahan. Tak ikut arahan soalan, potong markah.
walaupun depan dia sama. Okey. Jadi kat sini markah 5 kan. Saya kena bagi tahu awak kat mana markah dia bagi supaya skip supaya jalan kerja penting awak tak hilangkan. Okey, first bila awak dapat letakkan Y itu sama dengan 4 tolak 3 menjadi dia perkara subjek, 1 markah. Okay, kemudian bila awak menggantikan yang ini, ni nampak 3 kurungan ini, 1 markah lagi. Ni kaedah. Okay, kemudian nak bagi tahu supaya awak jangan hilangkan jalan kerja yang penting. Jalan kerja yang awak dapat setakat 18 kuasa 2 tolak 31 tambah 12 ni bukan jalan kerja untuk dapat markah ya. Bila awak ganti dalam formula, okay, yang betul, nilai yang sama dengan termasuk simbol, 1 markah. Dan mestilah jawapan akhir yang X dengan Y. Tapi X dengan Y tu syarat dia dua-dua kena betul. Kan untuk nilai X ada 2 jawapan. Dia kena ambil dua-dua jawapan ni betul, baru dapat 1 markah. Bukan ni 1 markah, ni 1 markah, tak. Sama juga untuk Y. Dua-dua ni mesti betul, 1 markah. Jadi markah untuk soalan ni 5 markah. Okey, boleh ya? Dia selalu memang 5 markah lah, tak pernah lah dia nak jadi 6 ke 7 ke. Boleh? Sebab ini bahagian A wajib jawab. Wajib jawab, jadi maknanya dia tak akan lebih daripada 6 ke 5. Selalu soalan yang bahagian B, dia akan jadi 10 markah. Sebab itulah dia soalan pilihan. Sorry. Ini saya nak highlight kan. Okay, ini jawapannya. Okay, boleh faham? Boleh. Okay dah, saya nak cepat. Okay, sekarang ni, saya dah kertas graf. Nampak tak? Tapi saya tak boleh nak tunjuk betul-betul ni. Saya akan terus pergi skema jawapan. Cikgu hanya terangkan macam mana nak dapatkan nilai HK. Okay, cikgu nak pergi ke soalan bahagian B. Saya nak pergi soalan bahagian B. Yang soalan yang saya star ni antara favourite juga yang saya nak terangkan kalau sempat ya. Sebab ini bahagian A ni wajib jawab. Sebenarnya mudah aja. Buktikan dengan sketch lakaran. Ini tajuk tingkatan 5 kan? Fungsi trigonometri. Okey, saya nak pergi soalan bahagian B yang 10 markah. Okey, yang ini pun saya biarkan dulu. Ini antara formula. Ini tajuk sukan bang bulat tapi saya tak nak. Saya kan nak make sure awak boleh score. Okey, yang ini antara yang suka tak nak jawab. Tajuk pengamiran. Okey, yang ini soalan nombor 9. Ni tajuk apa? Okey, saya nak tanya respon sikit setakat ni okey tak? Saya stop kejap. Nak tengok respon dekat Meet. Setakat ni Okey cikgu, okey. laju sangat. Saya memang terpaksa laju. Sebenarnya tak naklah laju. Tapi terpaksa laju sebab nak cover supaya saya boleh dapat banyak soalan saya ajar. Sekarang ni baru dapat 2 soalan. Okey, okay, thank you terima kasih yang respon. Okey, pergi soalan nombor 9. Ini tajuk apa? Hukum Ini linear. tajuk apa? Linear law untuk tajuk tingkatan 5 kan. Okey, sekarang ni first bila dapat soalan ni, okey awak tengok fungsi kat sini yang dia bagi. Okey, tak apa, kita terima dulu. Kadang-kadang dia bagi log. Tapi kat sini tak ada log. Agak mudah lah kalau tak ada log tu. Kerana awak tak suka soalan yang ada log. Okey, kemudian first tengok yang ini. Inilah yang nak bentukkan persamaan daripada bukan linear nak menjadi linear, dan bila dia bagi arahan plot Y over X melawan X kuasa 2, itulah juga yang nak kena buat dia punya jadual. Okey, boleh tak awak buat jadual? Okey, bila nak buat jadual, mestilah bahagian X yang ke atas, bahagian Y per X yang kat bawah. Okey, saya nak awak buat jadual X kuasa 2 ke atas, yang kat sini adalah Y per X. Boleh tak buat sekarang? Cikgu tunggu kejap. Sebab saya kalau pergi ke bahagian lain skema jawapan ke, nanti awak dah tak nampak soalan ni. Boleh tak? Awak salin cepat sikit? Boleh? Ataupun awak salin dulu soalan ni. Ataupun macam ni, snap je gambar pakai handphone. Pergi kat kertas jalan kerja, awak tengok kat handphone. Boleh? Saya nak jimat masa. Boleh macam tu? Okay. Okay, cikgu nak pergi ke bahagian ke jalan kerja. Kalau cikgu pergi kat bahagian kertas graf ke jalan kerja, soalan ni akan hilang dah. Cikgu tak tunjuk dah. Okay, jadi sebelum tu bila dia kata X kuasa 2 yang dia bagi asal adalah X, maknanya kuasakan 2. 1 kuasa 2 berapa? 2 kuasa 2 berapa? 3 kuasa 2 berapa? 3.5 kuasa 2 berapa? Sampailah 5 kuasa 2.
Okay, untuk yang Y per X, maksudnya Y pergi dekat X. Y kat sini pergi dekat X, bahagikan. Faham? Per tu bahagilah. Okay, satu lagi. Mesti, apa soalannya? Lukiskan garis lurus. Penyanyi baik. Okay, mesti 2 tempat perpuluhan. Saya buat 2 TP. Maksudnya kalau lebih tak ada masalah. Okey, saya tahu saya pemeriksa untuk kertas 2 ni, kalaulah pelajar tu contohlah kan, dia dapat jawapan dia tekan kalkulator panjang. Maksudnya 1.66666. Lepas tu dia buatlah 3 tempat perpuluhan keempat. Iaitu dia buat 1.166667 contoh. Dikira betul. Tapi buat apa nak letak panjang-panjang kan? Okay, tapi siapa yang letak satu tempat perpuluhan, contohnya dia letak 1.2, 3.6, pemeriksa bulatkan semua, langsung tak dapat markah. Sebab dia mesti 2 tempat perpuluhan ataupun 3. Tapi kalau nak letak 3 tempat perpuluhan tu pun kena syarat. Syarat dia round off nombor yang keempat titik perpuluhan tu kena lebih besar dari 5 tambah 1. Contohnya awak dapat 1.166666. Patutnya awak nak bundarkan terus jadi 7. Tapi dia pergi bundarkan 1.166666 juga. Walaupun dia dah lebih 2 tempat perpuluhan, pemeriksa akan bulatkan juga mengatakan salah. Sebab round off awak, pembundaran awak tu salah. Boleh? Saya cakap ni sebenarnya awak sambil-sambil kena buat lah ya. Boleh? Okey. Saya nak cepat. Saya harap awak dah snap gambar. Jadi saya pergi dekat ruangan ni. Saya tak dapat nak buat lukis peta graf tau. Saya hanya boleh tunjukkan nak label ke apa. Saya dah cuba dah semalam. Kalau saya lukis kat sini nanti akan sengit. Tak nampak sangat ke nanti ke macam ni. Awak akan nampak kat saya. Ini pun tak nampak kan. Jadi saya harap awak buat sama dengan saya. Saya akan terangkan jalan kerja je. Okey. Saya buat jadual Jadual tadi. Jadual tadi. Awak sepatutnya bila ikut arahan yang betul dan dia terus dapat X kuasa 2 kat sini, yang ini adalah Y per X kuasa 2. Okay, kat sini akan dapat 1. Okay, saya buat panjang saya harap muat kot. 1. Okay, yang ini akan dapat 4. Sekejap, saya kena buat sekali. Kenapa ada Y kuasa 2? Sorry. Y per X sahaja. Kan, bukannya Y per X kuasa 2, betul tak? Saya rasa saya tak cakap seorang-seorang ya. Respon sikit kat cikgu. Ya, cikgu. Awak kalau nak pergi mana-mana ke, nak pergi dapur minum air ke toilet ke cepat saya harap awak memang duduk kat depan laptop ke handphone saya. Kan awak merayau-rayau gimana saya tak tahu awak fokus ke tak fokus. Okey. So kat sini bila 1 kuasa 2 dapat 1, bila Y bahagi X dia dapat negatif 0.17. Okey, kemudian kat sini akan dapat 4 dan nilai dia adalah 0.34. Okey, ini selepas run off Yang ini buat 1.17. Yang ini adalah 9. Yang ini adalah 12.25 dan ini adalah 1.71 dan ini adalah 16. Sini adalah 2.33. Ada tak yang sempat buat sama dengan saya? Buat tak? Awak snap gambar dan buat sama. Okay, kalau dia lebih baik memang buat sama-sama. Kalau awak tengok je macam awak tak mendalami dia sebabnya awak tak praktikal sama dengan saya. Awak tengok je. Macam awak pun tak tahu macam mana datang 1.71, macam mana datang 3.83. Jadi lebih baik sama-sama buat saya. Okay. So ini dia punya jadual. Sekejap. Maaf lah ya jadual saya ni. Okey, saya nak tunjuk kat awak. Markah dia untuk yang ini hanya 2. Bermaksud kalau salah satu je pun markah langsung tak ada. Faham tak maksud saya ni? Faham tak? Okey, macam mana markah dia bagi? Markah dia bagi adalah pemeriksa akan buat macam ni. Macam saya pun akan tanda macam ni lah. Tanda betul N1. N1 tu nilai lah. N1. Kemudian nampak 2 tempat perpuluhan dan bundaran betul belakang ni bukan 6.
Patutnya 7, memang dia buat 7 bukan 6. Betul, 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 betul. Semua dapat N1. Dalam tangan dah dapat 2 markah. Belum lagi lukis graf. Lukis graf ikut skala yang koordinat ni dah dapat 3 markah. Jadi tajuk ni 5 markah dalam tangan. Kalau lah awak tak boleh nak buat bahagian nak cari nilai H dengan K ke kan. Dalam 5 markah dalam tangan hanya untuk lukis graf dengan bina jadual. Okey, maksud saya macam ni Contoh. Kalau lah sini salah. Kalau lah dia salah. Maksud saya bila saya tekan kalkulator sebenarnya jawapan kat sini dia panjang. 1.1666. Jadi bila nak 2 tempat perpuluhan, dia memanglah 1.17. Siapa yang buat 1.16, pemeriksa akan bulatkan lah. Kan dia akan bulatkan. Maknanya ini buat betul. Yang ini dia akan bulatkan dan dia buat salah lah. Dan terus N kosong. Tapi ini tak salah ya. Saya bulatkan ni nak cakap je. Yang ni tak salah lah. Ni betul. 1.17 tu betul. Okay. Boleh Okay. Jadi saya tak dapat nak tunggu awak tau. Sebab memang tahu akan ambil masa lama pun nak baca. Jadi saya boleh tak? Saya nak terus je kat skema jawapan. Saya tahu awak dah boleh dah boleh lukis dan tanda plot. Cuma bila nak pilih garis penyuaian terbaik tu mungkin awak lari sikit awak punya tu. Okay, saya terus tengok je punya jawapan. Okay, ni jawapan dia. Awak akan dapat ini lukisan dia. Nampak tak? Untuk bahagian ni saya akan tulis balik semula. Ini terlalu shortcut. Nampak ya, ini sama dapat, nampak tak jalur S1 dan bila awak lukis, okey, satu lagi saya nak bagi tahu awak. Okey, bila nampak soalan pada jadual ada bahagian negatif. Okey, negatif ni nampak tak? Dia seorang jadi negatif. Sebab selalunya dia positif je semua. Jangan buat kertas graf awak tu hujung ke hujung. Maksudnya buat paling bawah sekali. Dan paling hujung tu biasanya hujung lah. Maksudnya awak buat paling bawah sekali kertas graf. Maksud saya macam ni. Nampak tak? Sekejap. Saya naikkan sikit lagi. Nampak tak? Kalau awak buat kertas graf awak ni sampai bawah sini, paksi X dia, sedangkan graf awak tu kena extendkan sampai pintasan Y. Dia mesti sentuh kat sini ni, nanti kena baca sekejap lagi. Maksudnya awak kena upkan sikit ke atas. Boleh faham tak? Guys, okey dah So, untuk bahagian graf saya anggap awak sudah selesai. Mesti buat kertas graf awak tu jangan tergantung. Mesti panjangkan sampai paksi Y. Sampai sini. Ni paksi Y. Ini saya punya jawapan tadi salah lah. Patutnya ke bawah kan. Okey, kena panjangkan sampai ke paksi Y. So, ini saya shortcut ya. Saya buat lakaran balik semula. Bermakna awak punya graf awak tu akan sentuh pada bahagian negatif. Maksudnya kat sinilah. Memang akan sengit. Kan gagak. Sebab tu saya tak boleh nak buat graf kat awak. Saya tunjuk je skema jawapan dan awak kena buat sendiri. Okay. Saya cuma tunjukkan jalan kerja je. So dia akan ke sinilah. Maaf. Lebih kurang lah macam tu. Jangan pergi paksi Y ni. Okay. Abaikan. Jangan tengok. Okay. Sekarang ni saya nak pergi kepada soalan untuk macam mana nak kira dia punya persamaan daripada bukan linear kepada linear tadi. Okey, macam ni. Kan tadi dia dah bagi fungsi asal dia. Saya salin balik soalan dia tu iaitu pada graf tu, pada soalan yang ke atas tu, dia dah bagi macam ni. Dia punya persamaan adalah 6Y sama dengan H tambah 2 X kuasa 3 Okey, X kuasa 3. Ini memang ada dekat soalan Okey, tolak dengan KX. Okey, apa dia punya paksi yang nak kena buat tadi tu? X per Y melawan X kuasa 2. Betul tak? Respon sikit kat cikgu. Betul. Maknanya kena jadikan graf yang linear menjadi Y per X sebagai subjek dia. Ini adalah M nanti. Dan X kuasa 2 akan menjadi sini muncul X kuasa 2, sini adalah C. Maksudnya Y per X ni kena buat
memang kena buat y per x. Tak nak ada 6 ni. Okay, sekarang cikgu tanya awak. Macam mana kita nak hilangkan 6? Cikgu nak y dulu. Yang per x tu nanti dulu. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Apa dia cikgu? Apa dia? Macam mana saya nak y sahaja, tak nak ada 6? Turunkan. Pindah. Maksudnya semua kena bagi dengan 6. Okey, tinggallah dia y sama dengan h tambah 2 per 6 x kuasa 3 tolak k. K per 6 lah kan? Tolak k per 6x. Okey, boleh terima tak? Boleh faham tak? Boleh Boleh faham. tak? Saya minta masa ingat-ingat. Okey, saya teruskan lah, tak nak padam. Nak jimat masa. Okey, so sekarang ni kita perlukan y per x. Sekarang ni hanya ada y. Macam mana kita nak jadikan dia per y pula? Macam mana? Macam Bagi mana? X. Okey, bahagi x. Okey, bahagi x dengan kata lain sebenarnya betul tak? Bahagi x tu sama juga maksud darablah 1 per x. Betul? Saya tukarkan jadi pecahan. Sama. Sama kan? Bila tukar jadi pecahan, bermakna yang kuasa 3 ni potong kat dia, betul? Betul tak? Saya kalau tunjuk potong kan awak tak nampak saya potong. Potong sini, dia jadi kuasa 2. Dekat sini pun potong sekali lagi dekat x. Akhirnya jadilah h tambah 2 per 6 x kuasa 2 tolak k per 6. So jadilah y per x sama macam table, macam graf, dan x kuasa 2 ada muncul kat sini. Jadi inilah y dia, yang ini adalah m dan ini adalah c dia. Okay, boleh faham tak? Boleh. Bila awak nampak ada huruf H dengan K, bermakna soalan yang seterusnya apakah nilai H, apakah nilai K. Okay, saya sambung je ya, saya tak pergi pada soalan Okay, tapi saya kena tengok jugalah dekat awak punya skema. Okay, jadi kat sini awak tahu M sama dengan H tambah 2 per 6. M tu adalah apa benda nama dia? Kecerunan. Okey, apa formula kecerunan? Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Bermakna saya nak cari nilai H dulu ya. Faham tak ni? Faham tak ni? Boleh tak? Okey, jadi saya buat dekat sini. Okey, macam mana nak gantikan ni? Okey, saya kena tunjuk skema jawapan. Okey, macam mana kita nak pilih? Okey, kena pilih titik, 2 titik yang betul-betul lalu pada dia. Contoh, saya nak pilih titik yang saya nampak yang betul-betul tepat lalu. Ni, titik ni betul tak? Ya, ini macam CP kan? Yang mesti lalu pada line tu. Jangan pilih titik yang terkeluar untuk jadikan dia kira kecerunan. Jadi awak kira, kan kita buat ni daripada mula-mula kat bawah. Ini adalah jadual pertama, ini nombor 2. Ini yang nombor 3 punya koordinat, ini yang keempat. Bermakna, okey, saya nak mengelakkan awak berlaku kecoyan. Bermakna awak jangan pergi baca balik ni titik ni dekat graf. Janganlah nak buat dot segitiga macam dalam buku teks. Ni koordinat berapa, ni koordinat berapa. Tak payah. Sebab apa? Awak akan baca nilai yang salah nanti kalau awak baca tu graf. Sebab apa? Saya tahu kalau awak baca balik mungkin awak salah tengok kan. Ni nak tengok pasti X dan Y. Apa cara dia? Pergi terus pada table tadi. Ni table ni. Awak pergikan dia, ini kan tadi nombor 1. Kan ni nombor pertama, kedua, ketiga dan keempat, betul tak? Jadi yang saya bulatkan kat sini tadi adalah yang mana? Saya pilih titik yang keberapa? 3 dengan keempat. Nampak tak? Awak faham tak ni? Saya nak ajar awak supaya jangan salah pilih titik, supaya tak salah nilai. Maksudnya yang ni pertama, yang bawah ni adalah yang pertama, titik koordinat pertama, yang ni koordinat kedua, ini koordinat ketiga, yang ini koordinat keempat. Jadi saya nak pilih koordinat yang ketiga dan keempat. Jadi pada jadual, ini pertama, ini kedua, ini ketiga dan keempat. Jadi saya terus bulatkan. Nampak tak saya buat macam ni? Saya bulatkan terus. Ataupun nak buat star ke. Boleh? Faham tak? Boleh tak?
Faham. Boleh. Saya, okey. Jadi, pergi balik kepada soalan tadi dan awak gantilah nilai dia. Yang kita pilih 2 titik. Yang ni kan dah ada dah. Pilih yang ni. 1, 2, 3, 4. Okey, yang ni. Titik yang ini dan yang ini. Untuk gantikan buat dia punya kecurunan. Okey, yang ini, M ni tak perlulah tulis balik. Sebab kita nak huruf H tu kan. Saya buat H tambah 2/6. Okey, formula kecurunan Y. Jangan salah tau. Semalam saya pun dah tersalah. Ini kan sentiasa X. Ini kan sentiasa Y. Maksudnya yang ini pandang pada table nombor 2 yang kena berada dekat atas ditolakkan. Bukannya 12.25 tolak per 9 berada kat atas per dengan ini. Sebenarnya kena buat apa? Y dulu. Y yang kedua ni saya pilih yang ni kedua lah ya. Jadi saya kena buat 1.71 pergi tolak dengan 1.17. Nombor dekat-dekat je. Jangan tersalah. Perkan dengan X dia. X dia iaitu adalah X kuasa 2 ni lah. Yang kat atas ni. Okey, jangan terbalik tempat. Ada yang terbalik pula. Atas pergi buat bawah, buat pergi atas. Jangan. Memang salah terus jawapan awak. Okey. Okey, yang X dia adalah 12.25. Tolaklah dengan 9. Okey, apa awak dapat? Saya gerakkan ke bawah lagi. Okey, awak kira dapat berapa? Saya bawa pergi sini ya. Sebab saya buat pergi sini ya. Okay, sini tadi adalah H tambah 2/6. Okay, tolakkan. 1.71 tolak 1.17. Nak buat sekaligus bahagi dengan bawah pun boleh. Awak akan dapat berapa? Betul tak? Dapat 0.166. Ataupun nak bundahkan 2/40 terus 0.17 pun betul. Betul tak? Awak kira akan dapat 0.54 per dengan 3.25. Dia adalah sebenarnya sama dengan berapa? H tambah 2/6 sama dengan 0.1 ataupun awak nak round off cepat 0.17. Mana-manalah. Tapi selalunya kita ambil 2/40 terus lah ya. Ambil yang ni Boleh? Boleh ke? Okey. Kemudian kita nak cari H kan? Okey, 6 pindah sana jadi berapa? Sini pula. 6 pindah jadi berapa? Darab. Bermakna 1.02. Awak nak ambil 0.17 terus ke? Ambillah 0.17 terus. 0.17 darab dengan 6. Ambil 2/40 lah. 1.02. Itu adalah untuk panjang. 1.02. 1.02 kan? 1.02 cikgu. 1.02. 1.02. Kemudian kita nak H saja. Tolaklah dengan 2. Akhirnya H itu awak dapat adalah negatif 1. Berapa? Kosong? Negatif 0.98. Guna kalkulator. 1.02 negatif pula. Sekejap, 1.02 darab tolak dengan 1.02 tolak dengan 2 dapat berapa? Negatif 0.98. Kejap. 0.166. Okey, kalau saya ambil sebab jawapan belakang ralat dia ada banyak beza juga ni. Tolak 2. Okey, macam ni. Maaf. Saya nak highlightkan terus 3/40 lah. Lebih selamat ambil 2 ambil 3 yang ni saya tak nak. Saya padam balik. Saya nak 0.16. Kemudian bila awak darab 0.16, awak akan dapat, ini yang saya dah buat skema jawapan saya sendiri tau. Maksudnya saya nak shortcut ni tak nak lama. Okey, awak akan dapat 0.996. Betul? Okey, bila tolak 2, dia akan jadi jawapan negatif 1.004. Dapatlah nilai H. Jawapan belakang, jawapan skema adalah negatif 1.002 ke apa tak? Sekejap, saya bagi tunjuk Ini skema jawapan dia. Jawapan dia adalah negatif 0.01. Okey, awak jangan risau.
Kalau risau awak pun tak tahu skema jawapan macam mana. Kalaulah dia beza dia tak sama, macam saya dapat 4, ini 1. Pemeriksa nanti, okey, skema jawapan dia akan bagi round off 0.02 ke 3 ke. Maksudnya siapa yang dapat negatif 0.01 terima, dapat 0.2 terima, 0.3 terima, tak, dia bagi 5 ke 4, 5 lah kot. Dikira betul juga. Okey, sebab ini graf. Bila kita graf, kita tak boleh akan dapat jawapan sama macam skema. Sebab masing-masing akan pilih koordinat yang berlainan untuk nak kira kecurunan. Dan masa dapat tekan kalkulator, ada yang round off cepat, ada yang round off sampai 30-an, itu yang buatkan dia ralat. Tapi sebenarnya jawapan betul. Okey? Boleh Okey, sekarang last untuk dapatkan K. K kat sini adalah yang ini. Ni. C. K itu adalah K pula. Nak dapatkan K, dia adalah pintasan Y. Jadi kat sini negatif K per berapa? Per 6 kan? Per 6 adalah pintasan Y. Pintasan Y pergi baca. Berapa yang awak tarik, maksudnya berapa yang awak rapatkan dekat bersilang paksi Y, baca kat sini dapat berapa. Okay, kat sini adalah negatif 0.3. Siapa yang dapat something, dia akan dapat 0.33 ke, 0.32 ke. Okay. Ralat je sehingga 0.3. Maksudnya dikira betul. Okay. Jadi saya ikut skema jawapan, bila awak buat ni, awak akan dapat macam ni tau. Okay. C. Dan C itu adalah berapa tadi? 0.0? Negatif 0.3 lah ya, ambil 0.3. Jadi kat sini terus saya buat negatif K per 6 sama dengan negatif 0.3. Yang ini dah senang sangat dah. Awak naik atas jadi darab, maksudnya negatif K sama dengan negatif 1.8. Tak nak ada K itu negatif, pindahkan sana, dapatlah 1.8 sahaja positif. So dah siap, jadi saya nak cepat, nak pergi terus ke jawapan. Ini satu markah. Markah kan 10 kan? Satu markah kat sini. Dapat nilai H kat sini satu markah. Lepas tadi, kat mana tadi? Awak buatkan dia bentuk yang ni. Dapat cari gradient dia satu markah, dah 3 markah. Okey, dapat namakan dia. Letakkan nilai untuk pintasan C tu boleh yang betul daripada graf, 1 markah. Okey, 10 markah kan? Kita kira ya. Cukup tak 10? Ni dah berapa markah? 1, 2, 3, 4. Okey, persamaan, jadi persamaan ni. 1 markah, dah 5 markah. Cukup dah tu 10. Okey, maknanya sini dah ada 5 markah. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, table 6, 7 dan graf kat sini kalau awak betul buat semua, dia akan bagi K1, 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 N1, N1. Bermakna 3 markah kat sini ya. Okay, so total dapatlah 10 markah. Kalau betul-betul awak boleh buat skor. Senang-senang je. Okay, boleh? Boleh tak? Respon kat cikgu setakat ni? Okay, Alhamdulillah. Nampak tak cikgu cakap? Dapat 3 soalan je. Dah pukul 12. Tak apa, cikgu extra sikit. Okay, ni cikgu terpaksa skip. Sebab ayat panjang. Tapi cikgu rasa cikgu nak skip lah sebab apa ni? Sekejap ya, saya nak pergi kat mic kejap. Sekejap ya. Cikgu nak ambil gambar Ustaz. Sekejap tau. Sebabnya cikgu nak dah buat boleh ke yang break tu? Awak dah, saya tak boleh. Farisha tolong ambil gambar Farisha. Saya nampak muka saya seorang, patutnya nampak ramai-ramai. Saya tak tahu setting apa. Tak apalah, awak tolonglah saya. Okay, so settle untuk yang ini. Okay, saya pilih soalan. Boleh tak kita pergi soalan yang ini? Price index. Yang ni Boleh Boleh. Okay, ini pun soalan yang mesti awak dapat 10 markah. Sebab senang sangat jalan kerja dia. Tak perlu ada tak perlu ada formula yang panjang-panjang tu lah.
Okay, cuma awak kena tahu nak dapatkan indeks punya formula, apa formula dia? Okay, yang ini saya terus je lah. Okay, yang ini saya buat jalan kerja kat sini Kat sini, formula dia nak dapatkan indeks dia adalah P. P0 P1. P1 per P0. Darab dengan 100. Okay, untuk soalan yang ini, A1 nak dapatkan X. Okey, nak dapatkan X, mestilah kita kena bahagikan dengan tahun asas yang itu yang lebih rendah, iaitu yang ada tahun adalah 2018 dengan 2017. Jadi kita kena ambil RM28.5 per dengan RM25, darablah dengan 100. Itulah jawapan X. So sini adalah X dapat indeks. Okay, awak kira dapat berapa? Maksudnya 28.5 bahagi dengan RM25 darab 100. Dapat berapa? Dapat berapa? Terus dapat 114. Betul tak? Cikgu nak cepat tau. Jadi cikgu shortcut. Boleh? Sebab dia nak cari nilai X. Lepas tu nak cari nilai Y, nak cari nilai Z. Boleh? Boleh tak ni? Boleh. Alhamdulillah. Ada pun respon. Terima kasih yang respon Yang lain tu tak nak respon kat saya, mungkin tak ada mic ke, malu ke apa ke. Okay. Sebab saya tak nak langsung seorang cakap. Okay, next adalah nak cari nilai Y. Okay, nak cari nilai Y pula. Okay, formula yang sama. Tahun yang asas, tahun yang 2018 kena ke atas. Jadi itu adalah Y. Jadi Y per dengan RM8. Buatlah titik 2 tu, follow je. Darab dengan 100, samakan dengan dia punya price index ini, indeks harga tu adalah 140. So berapa dapat jawapan? Kira. Awak congak je, bukan congak. Bina macam ni je. 140 bahagi 100 darab 8. Awak akan dapat RM11.20. Betul tak? Betul ke tak? Sama-sama kira dengan cikgu. Respon. 140 bagi 100. Betul. Okey, sebabkan duit, kan dia duit, harga. Jadikan tempat perpuluhan tu mesti 2 tau. Tak boleh jadikan 11.2. Mesti letak kosong kat belakang. Sebab duit ni sen. 20 ni adalah 20 sen. Jadi jangan awak buat 11.2 je. Kena letak 2 kosong Okey, untuk cari nilai Z pula, sama juga kaedah dia punya formula, iaitu 4.8 RM4.80 bahagi dengan Z tak tahu, iaitu tahun 2017, darab dengan 100 sama dengan 120. Lebih kurang sama yang nombor 2. Cumanya dia yang ni huruf kat atas, ni huruf kat bawah. Okey, kaedah je awak buatlah. Awak buat, dia akan jadi apa? 120 bahagi dengan 100 akan dapat 1.2. Naik atas, dia akan jadi 4. Berapa awak dapat? Ni shortcut. Yang ini adalah 4.8. Dia tak boleh jalan kerja pun. Dia hanya nak jawapan akhir je. Tapi saya tunjuklah. Ini akan bahagi. Akan dapat 1.2. Okay, nak dapatkan Z. Z ni naik atas jadi darab. Dia akan jadi 1.2 Z. Akhirnya Z itu adalah, awak tekan kalkulator, 4.80 per dengan 1.2. Akhirnya dapatlah Z itu adalah RM4. Letak titik kosong. Okey, yang ni senang je. Dia tak akan bagi markah pada jalan kerja tau. Jalan kerja yang saya buat kat atas tu. Dia nak jawapan akhir je. Tapi perlu jalan kerja tu lah. Awak dapatkan yang betul. Maksudnya, janganlah tak buat jalan kerja langsung. Tunjukkan juga. Walaupun dia nak jawapan akhir, ni je betul. Dia nak tengok ni je betul. 1 markah, 1 markah dan 1 markah. Okey, 3 markah dalam tangan awak dapat. Boleh? Okey, kita tengok soalan B. Soalan B memang dia tak akan lari tau. Dia selepas awak dapat cari nilai XY, dia mesti akan tanya, ni soalannya lah. Dia akan tanya, hitung indeks gubahan. Apa formula indeks gubahan? Formula indeks gubahan, formula dia macam formula nak dapatkan purata. Betul tak? Dia adalah I ni. Ni apa ni? Formula dia I. Ada tanda macam tu. Sigma I W kan, bahagi dengan jumlah pemberat dia. Ini formula dia. Okay, jadi kita tengok balik dekat dia punya kat atas ni,
Maknanya bila X ni awak dah dapat 114, okay, 114. Maksudnya kat sini kena darab darab. Faham tak? Faham kan? Tajuk ni saya tahu mesti akan skorkan awak. Kemudian bahagi. Okay, tak perlulah awak nak kira tambah semua berapa. Bila dah dia kata peratus, confirm dia memang akan 100%. Cuma awak darab. Boleh? Cuba snap gambar ni kejap buat tempat lain. Saya nak pergi jalan kerja tempat lain. Awak snap gambar ni soalan. Soal bawah ni dah soalan lain. Awak snap gambar ni. Snap gambar jadual ni. Lepas tu saya nak pergi ke jalan kerja supaya saya boleh tunjuk kat awak. Boleh? Okay. Okey, jalan kerja je kat sini. Okey, saya terus buat kat sini. Ini adalah nombor berapa tadi ni? 12 Soalan 16 ke? 16 kot? Soalan nombor? Okey, soalan nombor 12. Okey, soalan nombor 12, saya pergi kepada B terus Jalan kerja yang A dah ada. Nak dapatkan indeks sugubahan. Okey, salin formula tak dapat markah lagi. Bila awak gantikan nilai baru dapat jawapan. Jadi, awak buat macam ni. Buatlah 114 darab dengan peratus yang dibagi pemberat tu. 10. Tunjuk macam ni. Kena tunjuk tambah, darab. Mesti tunjuk. Okay, 125 darab dengan 30. Okay, kemudian tambah dengan 140 berdarab dengan 25 tambah dengan 112.5 berdarab dengan 15 tambah 120 darab dengan 20. Okay. Pemberat dia tak perlu nak tunjukkan lah, kalau awak nak shortcut pun boleh je. Maksudnya awak nak buat 10 tambah 30 terpulang. Kalau awak nak buat macam tu pun boleh. Sebenarnya per 100 je. Boleh? Boleh? Okay, bila awak kira ni semua, okay, dapat berapa? Boleh tak saya shortcut? Saya shortcut Saya anggap awak buat lepas ni Okay, bila awak kira dah hasil darab tu semua dengan tambah lah. Maksudnya darab dengan tambah ni, ia akan menjadi nilai 12477.50 per 100 dan akhirnya 100. Ia akan jadi 124.78. Sebenarnya 775. Kan duit dalam sen. Duit dalam sen kena 2 tempat perpuluhan je. Bundakan sebab dia 5, dia jadilah 78. So dah siap. Okay, markah kat sini adalah 2 sahaja. Jadi markah dia bagi pada jalan kerja kat sini. Dapat 1 markah dan mesti jawapan betul. Okay, boleh faham? Cikgu nak tanya. Ya, tanya saya. Faham. Kalau gunakan jadi 8% ke 7% boleh tak? Tak, kita kena ambil macam ni. Kita kena ambil yang paling asal. Okay, maksud saya paling asal. Siapa yang tanya tu? Pelajar Keramas Ya cikgu, ya. Terima kasih tanya. Bagus. Maksudnya kalau awak tanya tu awak nak lebih tahu. Kalau awak diam je saya pun tak tahu maksudnya faham ke tak faham. Takut saya sorang-sorang je macam rasa awak faham. Padahal maksudnya awak tak faham pun. Kan? Sekejap. Mana tadi nak buat? Okay. Pilih warna biru. Okay, maksud saya macam ni. Okay, bila saya bundakan, sebenarnya dia jadi macam ni. Asalnya, dia jadi macam ni tau. 124.775. Jangan pergi cepat bundakan 7 tu. Kita kena ambil yang paling hujung ni. Kita naikkan kat dia. Jangan pilih yang ini, naikkan kat dia. Faham tak? Pilih yang hujung dulu. Sebab skema jawapan yang ni memang 78. Dia tak buat 80. Boleh Boleh. Kecuali lah kalau misalnya kat sini dia bagi 7 apa something. Maksudnya nombor tu dah tak ada lah. Yang ini sebabkan ada 5. Jadi kita pergi bundakan yang belakang ke depan. Jangan kita ambil cepat kat sini. Maksudnya jangan terlalu awal bundakan ke tempat peluhan yang pertama. Ambil yang kat belakang dulu bundakan. So dapatlah jawapan sama macam skema jawapan 78. Boleh tapi kalau misalnya skema kata boleh terima 80, bernasib baiklah. Dia tengok atas soalan tu skema dia nak macam mana. Tak salah pun sebabnya awak dapat pembundaran depan dia
RM124 tu apa tu? Cuma point sen tu yang berbeza kan. So macam tu lah ya. Saya dah menjawab soalan kot Okay. Saya nak habiskan juga. Terima kasih tanya. Okay, saya nak habiskan juga. Okay, kita pergi tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya lah yang menyebabkan awak tak dapat markah penuh. Kenapa tau? Sebab awak tak faham soalan tu apa dia nak. Okay. Kenapa saya dah macam nampak tak soalan ni? Sekejap, saya pandang balik. Okay, soalan seterusnya. Okay, untuk yang C. Soalan C. Okay, soalan C macam ni. Dia kata, nampak tak? Kenapa kecil awak? Awak nampak kecil ke? Kecil kan? Nampak je, nampak lah. Okay, saya bacakan. Okay, untuk soalan C, okay, markah 3. Lagi satu lagi markah D, dia 2. So 5 markah, nak dapatkan 10 markah, saya kena tolong awak juga. Okay, soalan C macam ni. Okay, dia kata penjaja tu, dia belanjakan RM250 sehari. Sehari untuk beli semua bahan tu lah. Itu untuk tahun 2017. Soalan dia, cari jumlah kos, iaitu duit lah, macam modal lah, untuk beli bahan-bahan pada bulan Mac 2018. Okay, so apa yang awak kena faham? Okay, kenapa dia bagi nama spesifik Mac? Ada sebab. Maksudnya kalau tak bagi Mac pun, dia nak bagi Mei ke, Disember ke, kenapa dia sengaja nak bagi soalan yang ada bulan Mac? Sebab kat situ awak kena tahu, bulan Mac berapa hari? Berapa jumlah hari bulan Mac? 31. 31 hari kan? Bermakna kejap lagi jawapan awak tu kena darab dengan 31 hari. Boleh? Okey. Soalan untuk C ni, dia takkan lari daripada indeks suku bahan. Maksudnya jalan kerja C akan diguna pakai untuk maksudnya jawapan B diguna pakai untuk jawapan C. Okey, tengok macam mana jalan kerja dia. Okey, jalan kerja untuk C untuk dapatkan harga kos pada bulan Mac tu, okay, kalaulah dia guna RM250 sehari, itu untuk tahun 2017. Okey, awak ingat balik formula. Formula kan dia bagi adalah tahun yang besar tu, 18, tahun yang besar. Tahun yang lebih tinggi lah, 2018 per dengan tahun asas iaitu 2017 darab dengan 100. Ini awak letakkan dia sama dengan hasil darab indeks suku bahan ni kat atas ni. Okey. Lebih kurang macam ni formula dia nak dapatkan yang nilai X, Y, Z. Jadi yang tak tahu 2018 kan? Ni. Tak tahu. Sebab dia tanya Mac 2018. Jadi awak namakan dia sebagai huruf, labelkan dia. Huruf X ke Y ke, saya letak X. Tak tahu. Okey, duit. Okey, duit. Yang dia guna tadi sehari tu adalah 250. Jadi gantilah dengan RM250 tu dan darabkan 100. Tak perlu letak RM tau. RM nanti last kali masa jawapan. Masa jalan kerja jangan letak RM, mengganggu. Letak je nombor 250. Okey, sama dengan indeks perubahan kat sini. Okey, ini bolehlah letak RM. Tak letak pun tak apa. Okey, sebab skema jawapan tak ada pun. Dia buat macam ni. Okey, jadi letaklah jawapan yang indeks perubahan ke sini dalam ni. Okey, 78. Akhirnya awak boleh dapat lah. Bermakna nak dapatkan X tu iaitu awak buat macam mana? 124.78 bahagi 100 darab 250. Awak akan dapat 311.95. Okey, tapi kita tak menjawab soalan lagi. Dia nak kos untuk Mac 2018 punya. Okey, kan saya kata tadi bulan Mac ada berapa hari? 31. Okey, nak dapatkan kos pada bulan Mac 2018, dia trik je kat sini. Siapa yang stop jawapan kat sini, dia tak dapat markah penuh. Kena ambil balik jawapan X tu 311.95, darablah dengan 31 hari. Saya takut apa je? Saya dah tersalah semalam. Saya pergi buat bulan Mac ada 30. Awak kena tahu bulan Februari kalau tahun lompat ke tahun lompat ada yang 28 hari, ada 29 hari. Betul tak? Ada yang bulan 30, 31. Bulan 8 confirm lah 31 hari kan. Jadi kena tahu bulan Mac berapa? 31 ke 30 hari? Okay. Bulan Mac jumlah hari dia adalah 31. Okay, guna kalkulator darab. Bolehlah munculkan RM kat sini.
Dan jawapan dia adalah 9,670.45 sen. Saya dah tengok skema jawapan ni memang betul, saya nak shortcut. Jadi markah 3 kat sini dia bagi adalah dekat sini. Kat sini iaitu bila awak gantikan dia dan masukkan indeks gubahan daripada jawapan B ni, satu markah, dapat cari 311 ni satu markah, dan awak menggunakan darab 31 dan jawapan akhir yang betul satu markah. So dapatlah total 10 markah dalam tangan. Okey, cuba bayangkan saya dah buat dengan awak berapa soalan dah? So saya buat 1, 2, 3, 4. Okey, hari ni dalam satu jam setengah saya dapat ajar kat awak 10 soalan. Kalaulah graf linear awak, okey saya cakap kalau graf linear tadi awak betul semua, 10 markah dalam tangan dah. Okey, bila awak buat tajuk price index ni, maksudnya awak pilih tajuk ni betul-betul, awak kena skor dapatkan markah penuh, 10 markah dah dapat dalam tangan dah. Okey, lepas tu soalan yang tadi nombor 1 tu, anggap awak betul semualah kan. Okey, markah tadi berapa ya? 6. Okey, 6 markah. Okey, lepas tu tajuk fungsi linear. Persamaan kuadratik tadi tu yang menggunakan negatif B tambah B kuasa 2 tolak 4AC tu semua, yang nak dapatkan nilai XY tu 5 markah. Cuba awak bayangkan kalau awak boleh dapat ni sahaja, cuba awak tambah. Belum lagi saya ajar tajuk lain. 20 campur 11 berapa Farisha? 31. 31. 31 per 100 kertas 2 dalam tangan untuk tajuk ni. Tapi tajuk yang 6 ni, ini kebetulan kita tak pasti ya. Sebab tajuk statistik, kadang-kadang tak ada tajuk statistik keluar. Okay, jadi kan saya tanda kertas SPM. Terpaksa cakap lah ni kan. Tapi jangan cakap luar saya makin. Okay, maksudnya selalunya kalau soalan tu susah lah kan untuk kebat, memang susah nak dapat 30 ni. Banyak yang 20 lebih macam tu. Yang nak dapat atas lebih pun, kalau siapa yang dapat 40 ke atas markah tu pun, dalam tangan dia cikgu-cikgu kita orang dah cakap dah confident dia memang akan dapat grade yang bagus jugalah ni. Maksudnya C ke atas, B ke atas macam tu. Okay? Boleh? Sebab tu kertas 2 ni penting. Okay, sekejap ya. Satu lagi tajuk. Ini bahagian C tau. Bahagian C ada kena pilih 2 soalan. Cadangan saya dan kebanyakan cikgu-cikgu yang saya ngajar sekarang kat Selangor kan, Sungai Buloh, iaitu cikgu Zon Gombak. Cikgu-cikgu admit dalam Zon Gombak, kami pun kejap lagi pukul 2 ada di kalangan cikgu-cikgu admit akan bincang soalan-soalan macam ni, cara nak mengajar yang lebih bagi faham. Memang dia ajar tajuk pertama saya minggu lepas punya kelas dengan cikgu semua adalah tajuk penyelesaian segitiga. Maksudnya tajuk ni antara tajuk favourite, tajuk soalan untuk awak dapatkan lagi 10 markah untuk bahagian C. Bahagian C awak kena pilih 2 kan, daripada 3 soalan kena pilih 2. Satu lagi soalan adalah tajuk melukis graf juga, iaitu pengaturcaan linear yang ini. Nak buat tak ada masalah, boleh, tapi ramai cikgu galakkan buat soalan ni. Kenapa? Sebab soalan ni menggunakan formula. Bila menggunakan formula, penggantian formula kepada awak buat soalan A dia ni, iaitu A1, 2 dan 3 ni, boleh terus je dapat markah tu dalam tangan tu, at least dapat 5 ke atas tu tajuk ni. Okay, kejap ya. Ini adalah yang saya tunjuk. Ini yang saya dah terangkan dengan student saya form 4. Form 4, ni soalan lah, saya menggunakan soalan SPM sebenar juga ni. Daripada 2003 sampai 2018. Ni yang saya bincangkan dengan student saya ni, soalan penyelesaian segitiga. Antara tajuk yang favourite memang untuk dapatkan betul-betul skor markah. Ni yang saya terangkan dia orang. Buat apa terabur belajar 4 SK. Kalau saya ada ambil sains komputer, bermakna dia package je sains komputer dengan admit ataupun dengan tasawuf Islam. Inilah dia. Saya terangkan kat dia orang. Okey. Cuma yang saya nak cakap kat awak, yang ni awak biasa tak formula ni? Tahu tak formula petua cosinus dengan sinus? Ni 2 formula ni. Tahu kan? Pelajar Kiramas? Faham kan? Jadi pemilihan nak pilih petua sinus ke cosinus ke bergantung kepada jenis segitiga macam ni. Okey, cikgu bagi tahu. Sekejap. Cikgu Bastala. Ya Kak. Macam mana ni? Boleh ke extend sikit lagi ke memang nak kena stop juga? Alah, okey ke Biol? Nak extend ke nak kena stop?
Paling last pun mungkin saya 12.5 lah, 12.5. Last. Sekejap, awak ada classmate dengan subjek lain ke? Tak, dah habis dah. Dah habis kelas. Okey, boleh ke saya extend sampai 12.5 tapi sampai Kita lepas ni. maksudnya awak Kimia teacher. kelas Ada kelas awak Kelas kimia Oh, teacher. ada kelas ni. memang Okey. kelas kimia dengan Google Meet Okey, tak apa. Saya tak nak sambung lah, nanti cikgu awak marah. Okey, saya sebenarnya saya nak terangkan soalan penyelesaian segitiga tapi tak sempat. Okey, sekejap ya. Mana soalan? Yang ni. Soalan ni adalah yang saya nak terangkan tapi tak sempat. Maksudnya tengok markah kat sini dah 8 markah. Jadi saya punya jalan kerja dengan formula ni formula ni. Kalau awak menggunakan macam ni je. Kalau awak nampak segitiga dia tak tersusun. Maksudnya sudut ada, sudut kanan ada dan kiri kanan dia macam berterabur. Kita kena pilih dia formula cosinus. Kalau misalnya, last sekejap je saya nak buat penutup. Tak, saya buat penutup untuk tajuk penyelesaian segitiga untuk dia punya formula. Macam mana nak pilih cosinus ke sin. Tapi saya tak terangkan tajuk tu, tak sempat lah. Okey, ini adalah petua sinus kan? Ini adalah petua sinus. Ini adalah formula cosinus, petua cosinus. Okey, saya nak terangkan kat awak macam mana kita nak tentukan kita pilih formula tu terus pilih yang betul tanpa awak nak fikir-fikir lama. Maksud saya, kita ada 2 formula je. Sama ada nak guna formula yang ini atau nak guna formula ni. Bila nak guna formula ni dengan formula ni, maknanya dia bergantung kepada segitiga yang maklumat dia bagi macam mana. Okey, kalaulah segitiga dia bentuk B, maksudnya bentuk B ni, huruf B ni, kiri kanan dia ada panjang dan tengah-tengah dia ada sudut dia bagi dan dia maksudnya saya bulatkan, terus pilih formula cos, jangan pilih formula sin. Okey, kalau segitiga dia semua ada panjang tapi langsung tak ada sudut kat dalam, terus pilih formula cosinus. Okey, kalau segitiga dia kat dalam macam ni berterabur lah, maksudnya berterabur, dia bertentangan sudut, ada macam ni, ini formula sin, ini pun formula sin, ini adalah formula sin. Boleh ke? Okey, awak habiskan soalan ni dengan Cikgu Bastala. Kalau ada izin masa, awak boleh je nak join kelas saya belajar sejarah Mas. Kelas saya, dengar. Kelas saya, tapi kelas saya dah tak ada masa dah, minggu depan je last. Kalau awak nak join kelas saya, tapi tak apalah cikgu ada. Memang kelas saya setiap Rabu pukul 10.45 kalau awak nak join lah, tak join pun tak apa. Okey? Gunakan kod yang ni lah. Okey? Nanti kita jumpa lagi dan terima kasih semua sebab setia sampai sekarang. Harap-harap. Cikgu, Awak nak tanya apa-apa tak? cikgu boleh tak stop presenting kalau nak tangkap gambar tu nak bagi nampak. Okey. Saya stop sekarang. Cikgu. Dia nak Cikgu. tanya apa-apa tak? Cikgu. Ya? Betul tak cikgu? Ya. Share kopi exam lah paper yang cikgu try dengan budak cikgu. Saya nak apa-apa. Boleh tak? Ini awak nak soalan ni. Kat Kelantan tu. Buat dengan itu. Saya sekarang ni memang tengah rekod. Saya hantar rekod ni dekat, maksudnya saya hantar dengan Cikgu Bastala nanti. Okey. Nanti saya Yang cikgu buat dengan budak cikgu tu. Yang salah dia yang cikgu mengajar. Yang tadi tu. Yang pintu tadi. Saya nampak Yang- nama pintu. Oh, yang pintu ni. Okey, yang pintu ni. Saya nak tunjuk ni. Ni siapa ni? Siapa nama awak ni? Aikal dia, saya budak Keramat. Yelah, siapa tahu. Saya tak tengok nama. Okey, yang ini kan, sebelum saya pergi, nampak tak? Ini adalah soalan negeri Kelantan, kertas 1 yang saya dah bincangkan dengan student saya, tapi tak habis lagi. Ini paper 1 Kelantan. Yang saya dah terangkan. Yang ni ke? Sekejap. Yang ni kan? Ini paper 1 dia. Ini paper 1 dia. Saya dah terangkan saya. Yang tadi awak cakap tu adalah percubaan Kelantan kertas 2. Nanti saya macam ni. Saya hantar melalui Cikgu Bastala lah. Nanti Cikgu Bastala forward kat awak. Boleh?
Alright. Okey, boleh. Saya sebenarnya ada semua negeri. Bukan semua negeri. Saya ada negeri, saya ada SBP, saya ada Perlis, saya ada Putrajaya pun ada soalan sendiri. Putrajaya, Kedah, Negeri Sembilan yang saya ada. Yang modul ni saya cikgu partner saya dia print kan, jadikan modul dan diorang kena buat modul ni masa cuti ni nanti. Farisha ada ambil tak modul dekat Pondok Guide? Dah. Ada lagi tak ramai tak ambil? Jadi modul ni maksudnya samalah yang diorang tengah buat. Yang ni kan awak kata ada pintu ni kan. Soalan Negeri Kelantan ni susah sikit. Sebab yang ni biasa, yang ni macam biasa lah. Yang pintu tadi kan, ini macam biasa juga tapi dia agak ni sikit sebab dia gunakan simbol. Tak ada nombor je pada akhir dia. Yang ni, ini menggunakan dia guna Y V, dia bukan guna Y, dia bukan menggunakan huruf X, Y, dia menggunakan U dengan V. Ini fizik ni. Tapi sebenarnya linear law. Okey, yang ni gambar pintu ni Pintu ni kan, betul tak? Apa dia? Cikgu tak present ke cikgu? Cikgu tak present? Tadi kan cikgu stop sharing. Oh nak present. Saya sebenarnya dah ambil kelas dah. Okey, Farisha, kejap Farisha. Patutlah tak nampak. Sekejap Farisha kejap. Okay, tapi dah tangkap gambar dah pun. Ni. Cuma nak buka kamera ke diorang ni? Tu je lah. Saya dah stop sharing. Minta maaf. Saya shock sendiri rupanya. Yang ni kan, betul? Betul tak? Pinkan kat saya punya present. Kejap. Betul lah, betul. Ini Yang ni kan, yang ni adalah Negeri Kelantan punya. Ya Allah, saya terangkan tadi, awak tak nampak rupanya. Okay, yang ni Negeri Kelantan punya. Ini saya buat dengan student saya. Okay, ini ada Kelantan tahun 2020 untuk kertas 2 dia. Kertas 1 dia yang ini. Saya tunjukkan balik semula sebab tadi saya rupanya tunjuk tak present. Dah stop. Okay, ni yang saya bincang dengan student saya. Tapi tak habis lagi. Patutnya saya bincangkan hari ni tapi sebab dah nak join dengan awak semua, saya kena buat balik semula lah untuk Negeri Terengganu yang baru. Ini saya bincang dengan student saya, paper 1 Kelantan. Paper 1 Kelantan okey sikit, senang sikit. Paper 2 dia susah. Ni yang saya dah present dengan diorang. Tak habis lagi. Ini paper 1 dia. Nanti saya bagi dengan Cikgu Wastalah untuk paper 1 dan paper 2 ya. Dan juga negeri-negeri lain. Awak boleh jadikan dia modul lah. Sebab skema jawapan memang ada sekali, awak jangan risau. Modul ni semua ada semua jawapannya, awak boleh rujuk. Okey, boleh tak sebelum kita habis, boleh tak on kamera? Okey, dan student saya akan ambil gambar ramai-ramai dan awak tunjukkan apa hasil yang awak dapat hari ni dengan saya. Maksudnya tunjuklah awak tulis, lukis graf ke dan kita ambil gambar. Boleh? Boleh? Okay, Farisha ready Farisha? Ambil gambar? Tak ada siapa buat kamera tu. Tak ada. Ambil je lah. Yang present tadi awak ambil tak? Dia ada. Okay, ambil je lah apa yang ada. Awak pun buka lah Farisha. Tak payah tuduh. Saya. Okay, dah cepat. Diorang ada kelas ni. Okay, so yang lain tak ada ke? Yang tadi yang nak buka tadi dah nampak. Okay, some more? Sporting lah sikit dengan cikgu. Bagilah cikgu nak tengok muka awak. Cikgu kalau awak tengok muka, awak buka kamera, saya baru kenal awak siapa. Oh yang ni. Cuma saya tak ingat nama. Elia, Dina, Tisha. Masuk budak Sia Ramas. Sia Ramas pun kena buka. Okay dah. Cepat kita nak off lah, nak live meeting. Okay lah. Okay dah Farisha. Ambil je. Okay. Sekejap ni. Okay, sekejap. Ataupun screen ke? Memang sibuk buat ni. Sekejap, sikit lagi. One more time. She's coming through. Okay, sekejap. Check. Okay dah Farisha. Sekejap ni go. Okay dah. Okay, thank you. Okay, terima kasih pelajar Siramas, terima kasih pelajar Kiaramas. Sebenarnya teknik menjawab ni untuk awak kan. Saya doakan semoga awak boleh lulusan yang baik, yang lulus yang lebih baik lah daripada percubaan. Dan saya harapkan awak memang buat latihan
to be admit tu banyak-banyak. Dia awak kena cakap nak buat latihan. Kalau awak tak buat banyak latihan memang awak tak boleh nak score. Boleh? Boleh? Okay, mungkin dia nak cikgu Sana nak apa ke saya ke Kak stop macam tu je? Tak. Okey je. Terima kasih Kak bagi kami atas menjawab. Thank you very much. Saya harap pelajar-pelajar boleh ambil maklumlah apa yang Puan Asma rasa. Okay, dia tunggu-tunggu pun dia meluangkan masa untuk kita. Thank you very much Puan Asma. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Okey, lupalah kita tutup majlis kita dengan atas dekat. Terima kasih Cikgu. Sama. Okay, saya pun leave meeting lah ya. Alright, thank you Puan Asma. Okay, bye. Thank you. Sama. Guys, tolong isi kehadiran ya, jangan lupa. Kita tinggal sebentar saja. Alright, thank you. Thank you, Bas. Thank you for joining.